Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya akan menyampaikan sebuah seminar tentang pengintegrasian kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Antara ahli seminar adalah pertama, Nazira, kedua Nur Azira, ketiga Ilham Karimi, keempat saya sendiri Fatim Farhana, kelima Nur Syafiqah dan keenam adalah Nur Suhaibah. Sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang apa itu kemahiran KPKK, saya akan menerangkan proses kemahiran berfikir dalam konteks KPM. Seperti yang kita sedia maklum, KPKK telah bermula pada tahun 1994 dan antara kandungannya adalah memberi fokus kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif ke arah penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Pada tahun 2013 pula, KBAT telah diperkenalkan iaitu daripada kesinambungan KPKK. Antara fokusnya adalah kepada kemahiran berfikir aras tinggi iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Seterusnya dalam PPPM 2013, terdapat 6 aspirasi murid untuk bersaing di peringkat global dan salah satunya adalah kemahiran berfikir. Apakah tujuan pelaksanaan KBAT ini? Pertama sekali adalah untuk meningkatkan taraf pendidikan negara kita. Meningkatkan taraf pendidikan negara kita setanding dengan negara luar. Hal ini kerana negara kita berhadapan dengan pelbagai cabaran dalaman dan luaran. Ilmu tanpa sepadan pula memerlukan setiap individu untuk mempunyai pemikiran yang matang dan bersikap keterbukaan dalam menyelesaikan masalah isu-isu sejagat. Menurut Perdana Menteri Malaysia yang keempat dalam satu ucapannya di Boston pada tahun 1996 berkata, walaupun Malaysia kaya dengan pelbagai sumber, namun sekiranya kita tidak mempunyai kuasa berfikir untuk memanfaatkan semua ini, maka kita tidak boleh mengaku bahawa kita kaya. Plan Induk Pendidikan Malaysia 2006-2010 menyatakan bahawa salah satu matlamat utama dalam menghasilkan sumber insan kelas pertama di Malaysia adalah untuk melahirkan pelajar dengan kebolehan pemikiran kreatif dan kritis. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 turut menekankan kepentingan ini iaitu untuk melahirkan individu yang berpemikiran kritis dan kreatif. Seterusnya, saya serahkan kepada kawan saya Nur Azira untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Assalamualaikum. Saya Nur Azira binti Muhammad. Di sini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai definisi kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif KPKK. Pertama sekali kita akan melihat definisi kemahiran berfikir. Pemikiran adalah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat perkembangan yang wajar. Ia bertujuan bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami. Di sini dapat dirumuskan bahawa kemahiran berfikir merupakan kecekapan seseorang menggunakan akal menjalankan proses pemikiran. Komponen utama kemahiran berfikir KB. Komponen ini terdiri daripada dua, yang pertama secara kritis dan yang kedua secara kreatif. Pertama sekali kita akan melihat definisi kemahiran berfikir secara kritis. Kemahiran berfikir secara kritis ialah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu idea, meneliti keberasan dan kelemahan sesuatu hujah, dan seterusnya membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti. Seterusnya, kemahiran berfikir secara kreatif. Kemahiran kreatif bermaksud kepada kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan dan menghasilkan sesuatu yang baru, asli, luar biasa dan menilai sama ada bersifat mewujud, absolut atau gagasan. Berikut merupakan model kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir terbagi kepada dua, iaitu kreatif dan kritis. Model kemahiran berfikir secara kreatif dapat membantu para pelajar menjanakan idea, menghubung-kaitkan, membuat inference, meramalkan, membuat hipotesis dan sebagainya. Model kemahiran berfikir dari segi kritis pula membantu para pelajar mencirikan, membandingkan dan membezakan, mengumpul dan menjelaskan, membuat urutan dan sebagainya.
Model kemahiran berfikir ini dipetik daripada Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM, Malay Language Education Journal MILEJ. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Suhaibah binti Abdul Wahab dan pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan daripada rakan saya. Tajuk kumpulan kami adalah pengintegrasian kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Berdasarkan pembacaan saya telah bahagikan kepada 3 pihak utama yang memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pengintegrasian kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif ini dapat dilaksanakan dengan jayanya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Pihak-pihak tersebut adalah guru, pelajar dan juga kerajaan. Peranan seorang guru adalah sebagai pencetus aktiviti berfikir dalam amalan pedagogi didik belajar, di mana guru perlu menyediakan persekitaran dan iklim yang mewujudkan suasana berfikir di dalam kelas. Bagaimana hal ini dapat dijalankan adalah dengan guru bolehlah mengemukakan soalan-soalan yang aras tinggi pada para pelajarnya dan juga guru mengadakan aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pemikiran dan penyelesaian masalah. Seterusnya, peranan seorang pelajar. Pelajar berperanan dalam mengaplikasikan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif ini semasa menyiapkan kerja rumah serta mengulang kaji pelajaran. Pelajar perlu berfikir bagaimana mereka boleh menyelesaikan masalah tugasan yang diberikan oleh guru mereka. Dan peranan yang terakhir sekali adalah peranan kerajaan. Kerajaan berusaha untuk meningkatkan kualiti warga pendidik di Malaysia. Bagaimana kualiti ini dapat dipertingkatkan adalah dengan melaksanakan latihan, kursus atau penambahbaikan kepada guru berfokus kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Seterusnya, saya akan memberikan sesi pembentangan ini kepada sahabat saya untuk meneruskan pembentangan. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum. Saya Ilham Karini binti Ma'ruf. Saya akan membentangkan tentang peranan guru dalam mengintegrasikan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses PDP, terdapat 5 peringkat bagaimana kemahiran KBKK dapat disampaikan secara terancang. Yang pertama ialah set induksi. Set induksi yang berkesan adalah untuk membolehkan murid bersedia mengikuti pengajaran dan merupakan langkah permulaan dalam proses berfikir. Sebagai contohnya, guru membuat analogi dan pelajar mengaitkan analogi tersebut dengan pembelajaran yang akan berlangsung. Seterusnya ialah penggunaan bahan asas atau bahan bantu mengajar. Ia membolehkan murid untuk memahami dengan lebih jelas sesuatu istilah dan konsep. Guru boleh menunjukkan gambar kepada pelajar dan meminta pelajar memberi idea tentang gambar tersebut. Seterusnya adalah arah soalan atau teknik menyoal. Guru haruslah mengemukakan pelbagai soalan kepada muridnya dari segi soalan yang rendah kepada soalan yang bertahap tinggi. Ini akan membantu guru untuk menilai sama ada murid memahami pengajarannya. Kaedah ini juga banyak menggunakan kemahiran berfikir kerana mereka menjawab soalan-soalan yang berbagai-bagai bentuk. Seterusnya ialah aktiviti atau gerak kerja. Aktiviti atau gerak kerja dapat memperkukuhkan lagi pengajaran guru. Antara contohnya ialah teka silang kata, kuis, syarahan, bahas dan sebagainya. Pelajar dapat membuat perbincangan, merujuk dan mencari maklumat dalam menyiapkan tugasan yang diberikan. Seterusnya ialah latihan bertulis. Latihan bertulis adalah merupakan proses pembelajaran menjadi lebih mantap. Pelajar boleh menulis idea-idea baru secara kreatif dan kritis. Ini memberi peluang kepada guru untuk memberi komen, galakan dan tunjuk ajar kepada murid. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kawan saya akan membuat pembentangan.
Assalamualaikum. Saya Nazirah binti Muhammad Nawi. Pembentangan saya adalah mengenai bagaimana I-Think dapat membantu dalam mengintegrasikan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Pengenalan kepada I-Think. Terdapat 6 aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan kemahiran berfikir merupakan salah satu aspirasi yang ditekankan. Bagi mengatasi masalah kemahiran berfikir ini, kerajaan telah memperkenalkan I-Think pada tahun 2011. Terdapat 8 peta pemikiran dalam I-Think. I-Think membawa masuk innovative thinking iaitu peta pemikiran inovatif. I-Think dapat mempertingkatkan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah berfikiran kreatif dan kritis. Seterusnya, terdapat rujukan mengenai I-Think. Di dalam laman web ini, terdapat maklumat lengkap mengenai I-Think. Mari kita lihat maklumat tersebut. Ini merupakan laman web daripada URL yang telah saya berikan tadi. Apa yang saya ingin tekankan di sini adalah bagaimana laman web ini dapat membantu pelajar mengintegrasikan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Mari kita lihat pada bahagian demo. Bahagian demo menunjukkan bagaimana cara untuk pelajar menggunakan setiap peta pemikiran I-Think. Antara muka seterusnya akan menunjukkan definisi peta pemikiran. Definisi peta pemikiran ini bertujuan untuk memberi kefahaman kepada pelajar apakah tujuan setiap peta yang digunakan. Seterusnya, mari kita lihat majalah mengenai Higher Order Thinking Skill. Di dalam majalah ini, terdapat pelbagai maklumat yang boleh dibaca oleh pelajar. Maklumat-maklumat ini boleh membantu mereka untuk berfikir pada aras yang lebih tinggi. Dalam pada itu juga, terdapat pertandingan yang menggalakkan pelajar untuk mendalami dan memahami I-Think. Hal ini secara tidak langsung dapat memupuk nilai bersaing secara sihat dalam diri pelajar. Sekian sahaja daripada saya. Kawan saya akan meneruskan dengan slide yang seterusnya. Assalamualaikum. Saya Nur Syafiqah binti Muhammad Syahadat akan menerangkan tentang kepentingan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia turut menekankan tentang kepentingan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar. Selaras dengan falsafah pendidikan negara yang bermatlamatkan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang dan seimbang secara menyeluruh, penerapan kemahiran berfikir bukan bermatlamatkan memperolehi pengetahuan semata-mata, tetapi pelajar dibekalkan dengan pelbagai ilmu dan kemahiran lain untuk berjaya dalam kehidupan, khasnya dalam menepani cabaran dunia pada hari ini. Seterusnya, antara kepentingan lain, kepentingan penerapan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar adalah sebagai aspirasi kepada pelajar untuk memperolehi ilmu pengetahuan dengan menerapkan perasaan ingin tahu, berani mencuba sesuatu yang baru dan berunsurkan positif dan mengamalkan sikap pembelajaran sepanjang hayat. Dengan kemahiran berfikir yang dapat menjamin kestabilan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, kepentingan dari aspek ekonomi pula menjadi faktor utama disebabkan oleh perkembangan sains dan teknologi pesat dan permintaan terhadap pekerja-pekerja buruh ataupun pekerja-pekerja yang mahir. Seterusnya, penekanan kemahiran berfikir dengan mengintegrasikan ke dalam kurikulum peringkat pengajian tinggi dapat melatih graduan untuk menjadi pemimpin yang efektif di samping membentuk pribadi yang berpengetahuan tinggi. Okey, pada kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa berfikir merupakan satu proses mudah untuk mencari makna dan kefahaman terhadap sesuatu yang dilakukan hampir pada setiap masa. Dan seterusnya, membuat refleksi serta metakognitif terhadap proses yang dilalui, khasnya dalam melahirkan modal insan kelas pertama yang serba boleh. Sekian, terima kasih.